Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat satu soalan daripada penonton tentang hukum solat sambil melihat mushaf ataupun hukum solat sambil memegang mushaf Al-Quran. Apakah ia dibolehkan ataupun tidak? Kemudian saya sendiri nak tambah satu lagi isu. Sekarang ini tak semestinya pegang tengok mushaf, pegang handphone. Boleh ataupun tidak? Apakah ianya mengganggu solat ataupun tidak? Jadi dalam video ini saya akan membahaskan persoalan ini. Sebelum tu ayuh kita pusing satu round sightseeing sikit. Okey tak? Ala-ala nak guna drone ni takkan statik saja begitu kan? Yang ada bunyi beep 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 tu kalau dapat dengar, remote control di tangan saya bateri sudah lemah. Moga-moga cukup untuk buat video. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam persoalan ini ada 4 pandangan. Alamak, 4 pandangan ke? Ceritalah yang ringkas saja apa yang sampai 4 pandangan ni. Jadi tuan-tuan dan puan, apabila kita bicara isu agama, ayuh kita membiasakan diri dengan perbezaan pandangan yang ada di dalamnya supaya apabila kita nampak orang buat sesuatu yang berbeza, kita tidak terus mengatakan ia salah. Kita tidak terus pula mengatakan ia tu Wahabi lah tu. Lain macam je aku tengok Wahabi lah tu. Kan? Seperti kebiasaan sebahagian masyarakat kita. Saya sendiri dahulu, jauh sangat ke? Nak dekat sikit? Okey. Saya sendiri dulu bila belajar agama, hanya diterangkan satu pandangan saja. Dan kita pun lazim dengan satu pandangan. Kemudian nampak orang lain buat, lain macam je, mazhab mana tu? Lain macam je, betul ke tu? Kan? Padahal mereka pun ada dalil, mereka pun ada hujah. Jadi ayuh tuan-tuan dan puan-puan, bila kita belajar sesuatu perkara, isu hukum, isu apa ke, kita juga belajar perbezaan pandangan yang ada. Apa dalil mereka, apa hujah mereka. Ya? Baik, dalam persoalan ini ada 4 pandangan. Pandangan pertama kata tak boleh. Kenapa? Okey, dalil yang pertama, surah Muzammil, surah 73 ayat nombor 20, di mana dalam tu ketika Allah Subhanahu taala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk solat malam, antara lain Allah berfirman, dan bacalah Al-Quran apa yang mudah daripada Al-Quran. Maaf, bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Maka jika seseorang itu Al-Fatihah dah memang wajib, selepas itu dia sekadar nak baca surah Al-Kawthar, inna a'tainakal kautsar, silakan. Jika dia sekadar nak baca surah Al-Ikhlas, silakan. Sebab Allah sendiri yang suruh, bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Pertama. Yang kedua pula, mereka berhujah bahawa solat sambil melihat mushaf, kita nak balik-balikkan muka surat mushaf, cari pula tadi berhenti di mana, itu akan melibatkan pergerakan tambahan dan juga fokus tambahan yang mengganggu kesempurnaan solat itu. Yang ketiga pula, mereka berhujah beribadah sambil memegang, sambil melihat mushaf adalah cara ibadah kaum lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkan sedemikian itu. Maka berdasarkan tiga hujah ini, pandangan pertama berkata tak sah, jangan buat ataupun tak boleh. Okay? Pandangan kedua berkata boleh, berdasarkan perbuatan Aisyah radhiyallahu anha yang solat menjadi makmum di belakang hambanya ataupun budak kerjanya, seorang lelaki yang bernama Zakwan, di mana dia solat sambil memegang mushaf. Okay? Ataupun dia membaca daripada mushaf. Riwayat ini dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, tetapi secara mu'allak. Okay? Sila rujuk Sahih Al-Bukhari selepas hadis nombor 691, apabila masuk dalam bab solatnya seseorang itu berimamkan.
berimamkan hambanya ataupun maulanya. Maula ni hamba yang telah dibebaskan. Kemudian Imam Al-Bukhari mengemukakan sebuah riwayat tanpa sanad bahawa Aisyah radhiyallahu anha pernah menjadi makmum kepada Zakwan yang membaca Quran daripada mushaf. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari telah mengemukakan sanad yang lengkap bagi riwayat ini. Secara lengkap ia daripada Ibnu Abi Daud. Bukan Imam Abu Daud As-Sijistani, tapi Ibnu Abi Daud. Daripada Ibnu Abi Syaibah, daripada Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Abdul Razak. Mereka ini meriwayatkan hadis yang sama tetapi dengan sanad yang lengkap. Dan berdasarkan hadis inilah mereka yang berkata boleh berdalil dengannya. Dan diriwayatkan daripada sebahagian generasi salaf, mereka juga mengamalkannya, yang ini solat dengan merujuk kepada mushaf. Ya. Ini juga tak silap saya pandangan dalam mazhab Syafi'i. Okey. Right. Pandangan ketiga. Pandangan ketiga ialah tak boleh untuk solat fardu, boleh untuk solat sunat. Kenapa dibezakan? Sebab bagi solat sunat itu ada kelonggaran. Nak buat pergerakan tambahan, hendak mencari tadi berhenti di mana, boleh. Okey. Sebab sebagai contoh, dalam Sunan Tirmizi diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW sedang solat. Dan Aisyah ketuk pintu, baginda jalan. Buka pintu lah. Lepas tu sambung solat. Yang ini solat sunat. Sebab kalau solat fardu, Nabi sentiasa berjemaah di masjid. Yang ini solat sunat. Baik mungkin ba'diyah ataupun qabliyah ataupun yang lain-lainnya. Tapi baginda pun boleh jalan, buka pintu. Kemudian sambung solat balik. Okay. Jadi bagi solat sunat ada kelonggaran berbanding solat fardu. Maka bagi pandangan ketiga ni, solat fardu baca apa yang sudah hafal. Sementara solat sunat boleh merujuk pada mushaf. Okey, pandangan ketiga. Pandangan keempat. Pandangan keempat ialah boleh solat sambil rujuk mushaf, boleh solat sambil pegang mushaf, akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, yang lebih utama ialah solat tanpa merujuk mushaf, baca saja apa yang sudah sedia dihafal oleh seseorang itu. Okey, pandangan keempat ialah boleh, nak buat boleh, tak adalah nak kata batal solat ke apa ke. Akan tetapi yang lebih utama, yang lebih afdal ialah tidak melakukannya, bacalah apa-apa surah yang memang sudah sedia dihafal. Ya. Jadi ini empat pandangan. Saya sendiri pandangan yang keempat, saya pegang pandangan keempat. Tetapi saya bersikap terbuka pada mereka yang berpegang pada tiga pandangan yang lain sebab mereka pun ada dalil, mereka pun ada hujah. Dan inilah indahnya apabila belajar, apabila bincang tentang sesuatu topik, kita bincang pandangan-pandangan yang ada. Sehingga apabila kita pegang satu pandangan, kita pun bersikap toleran kepada pandangan lain sebab kita pun tahu apa dalil mereka, apa hujah mereka, apa sisi pandang mereka. Dan inilah cara sepatutnya kita belajar Islam di Malaysia. Dengan cara inilah kita dapat memupuk perpaduan umat Islam. Bukan dengan cara bagi satu pandangannya. Tengok pandangan lain, tu Wahabi lah tu. Pandangan lainnya tu Wahabi lah tu. Okey. Baik. Sekarang ini, tengok bateri je. Okey. Saya jauh sikit supaya tak dengar bunyi beep, beep, beep tu. Okey. Sekarang ini pula sudah ada mushaf. Apakah hukum membaca solat sambil merujuk pada Al-Quran yang ada di dalam handphone. Ya. Dulu mushaf, sekarang handphone. Apakah hukumnya? Maka sama juga. Dulu Al-Quran dalam bentuk cetakan mushaf, sekarang dalam handphone. Kalau sesiapa yang berpegang pada pandangan yang boleh, pandangan kedua tadi, silakan solat sambil merujuk kepada handphone. Tetapi pastikan pertama sekali bahawa handphone tu letak dalam flight mode. Supaya bila solat tak adalah masuk notification itu, notification ini, sambil baca terganggu pula. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, dah habis tu cuba minimumkan gerakan, letak di poket sini ke ataupun di meja sebelah. Sebab nanti dah nak rukuk, mana pula nak letak phone ni. Okay, jadi ini bukanlah bid'ah. Sebahagian orang yang akal mereka rendah, mereka ni mengalami masalah kekurangan akal. Mereka ambil gambar, cari gambar, ustaz-ustaz yang dituduh sebagai Wahabi, tengok ustaz tu solat sambil pegang phone. Dia sambil buat bid'ah ni sebab solat ni ialah perkara ibadah. Tuan-tuan, solat itu ibadah.
perkara-perkara yang membantu solat, dia tak termasuk ibadah. Sebagai contoh imam tu, dia nak pakai mikrofon yang ada stand ke, dia nak pakai mikrofon yang clip on ke, atau suara dia memang kuat tak nak pakai mikrofon ke, itu tak termasuk dalam perkara bid'ah. Kan dia nak tengok mushaf yang kertas, yang bercetak ke, dia nak pegang handphone ke, dia nak letak skrin komputer di sebelah ke, yang Quran pakai CD-ROM tu ke, dia nak pegang sekadar tekan keyboard, next saja ke, dipersilakan. Ia tak termasuk dalam perbincangan bid'ah ataupun tidak. Sebab ia perkara dunia yang membantu urusan ibadah. Ia bukanlah ibadah itu sendiri. Kesian kita tengok sebagian orang itu. Baik, sehingga sini saja dahulu. Moga-moga dapat menjawab persoalan ini. Dan persoalan tambahan tentang ayuh kita belajar perbezaan pandangan dan juga menjawab sebahagian orang yang berkata, tengok bid'ah ni, solat pakai phone. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belanja sikit. Fungsi auto landing. Fungsi auto landing oleh drone ini. Drone ini menggunakan GPS. Jadi kononnya ataupun sepatutnya bila kita tekan butang landing tu, dia akan mendarat sebiji di tempat yang dia take off sebentar tadi. Dia akan naik dulu, kemudian akan turun balik ya. Drone ini baterinya katanya 25 minit. Tetapi yang saya dapat 20 minit. Sebab menggunakan GPS, menggunakan rakaman video dan pelbagai fungsi lain ya. Tetapi yang kurangnya tu, guna 20 minit, chargingnya 6 hingga 7 jam. Chargingnya 6 sehingga 7 jam. Dia tak ada fast charging. Dan dia menggunakan charger biasa, micro USB yang, konektor micro USB yang lama tu, dan charger biasa. Kalau guna fast charger ke apa, dia lagi lama, 8 sehingga 9 jam. Jadi, kena korek balik cari charger-charger yang lama ya. Baik, sudah pun landing, alhamdulillah. Okey, sehingga sini saja dahulu. Assalamualaikum.